Hari ini kita akan masuk ke dalam laju purata yang melibatkan penukaran unit. Kita akan lihat bagaimana penukaran unit ini mempengaruhi pengiraan kita di dalam laju purata. Kita akan melihat kepada penerangan terlebih dahulu. Sepanjang bab 9 ada dua unit yang penting, yaitu masa dan jarak. Di sini cikgu telah senaraikan 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 saat, 1 jam sama dengan 3.600 saat, 1 kilometer sama dengan 1.000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Penukaran unit lebih besar kepada unit lebih kecil menggunakan operasi darab. Ada 3 kunci utama. Unit lebih besar kepada unit lebih kecil menggunakan operasi darab. Contoh, 2 km kepada meter. Kita tulis dahulu nomor 2 dan kemudian untuk menentukan operasi kita lihat kepada unit. Kita lihat unit kilometer lebih besar daripada meter. Secara otomatis kita tahu ini darab. Darab berapa? 1 km sama dengan 1000 meter. Darab 1000 meter. Jadi 2 km sama dengan 2000 meter. Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Penukaran unit lebih kecil kepada unit lebih besar menggunakan operasi bahagi. Ada 3 kunci utama. Lebih kecil kepada lebih besar, operasi bahagi. Contoh, tukarkan 400 saat kepada jam. Tulis 400. Tentukan operasi dengan melihat unit membandingkan saat lebih kecil daripada jam. Jadi kita tahu ini adalah operasi bahagi. Bahagi dengan berapa? Kita rujuk kepada jadual. 1 jam sama dengan 3.600 saat. Jadi bahagi dengan 3.600, kita dapat 0,11 jam. Sekarang kita lihat pada contoh pertama. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit meter per saat dan kilometer per minit. Kita lihat pada meter per saat. Untuk menyelesaikan ini, kita tulis 90 km per jam ke dalam bentuk pecahan. 90 km per jam. Jadi apa nombor yang di depan jam? Manakala di dalam soalan tidak diberi, jadi kita tahu itu adalah 1. Ingat, tidak diberi itu adalah 1. Jika ada nomor lain, tulis nomor tersebut. Sekarang kita rujuk satu persatu. Tengok pada atas dulu. 90 tulis dahulu dan bandingkan dengan soalan kilometer dan meter. Kita lihat kilometer lebih besar daripada meter. Jadi kita tahu ini adalah darab. Darab berapa? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kita darab dengan 1000. Dan kita lihat yang di bawah, tulis dahulu 1. Kita bandingkan unit jam dan saat. Unit yang dibandingkan mestilah daripada kuantiti yang sama, iaitu macam masa dengan masa, jarak dengan jarak. Jam dengan saat, darab. Darab berapa? 1 jam sama dengan 3.600 saat. Darab dengan 3.600. 90.000 bahagi 3.600 sama dengan 25 meter per saat. 25 meter per saat. 25 meter per saat. Kemudian kita buat soalan B. Tuliskan juga 90 km per jam ke dalam bentuk pecahan. Dan kita bandingkan satu per satu. Kita lihat 90 itu ditulis terlebih dahulu, kemudian baru kita tentukan operasi apa. Kilometer bandingkan dengan kilometer. Ini sama. Jadi tuliskan kembali kilometer tanpa perlu melakukan penukaran unit. Tulis nomor 1. Dan kemudian kita bandingkan jam dengan menit untuk menentukan operasi apa yang akan digunakan. Jam lebih besar daripada menit, maka kita tahu kita menggunakan operasi darab. Darab berapa? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi darab 60. 90 km bahagi 60 menit. Jawapan kita ialah 1,5 km per menit. Sekarang kita tengok unit akhir kita. Jika unit akhir sama dengan kehendak soalan, bandingkan kembali, maka unit akhir kita betul. Jangan lakukan kesilapan kerana markah akan kurang. Pada contoh yang kedua,
tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per menit. Oke, 120 meter per saat kepada kilometer per menit. Oke, 120 meter per saat ni tulis dalam bentuk pecahan. 120 meter per saat. Nombor apa di hadapan saat? Nombor 1. Oke, karena tidak ada apa-apa nombor di situ. Oke, sekarang kita bandingkan satu persatu seperti tadi. Tuliskan dulu nomor 120. Oke. Untuk tentukan operasi apa, kita bandingkan meter dengan kilometer. Oke, meter lebih kecil daripada kilometer. Jadi operasi bahagi. Sekarang bahagi berapa? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bahagi 1000. Oke, per 1 tulis dahulu. Dan kemudian untuk tentukan operasi, kita bandingkan saat dan menit. Oke, saat dan menit, saat lebih kecil daripada menit. Jadi gunakan operasi bahagi. Bahagi berapa? 1 menit sama dengan 60 saat. Bahagi 60. Jadi kita dapat 0,12 km per 0,017 menit. Dan sama dengan 7,06 km per menit. 7,06 km per menit. Lihat kembali betul tidak unit. Oke, contoh yang ketiga. Ini penerapan ke dalam pengiraan laju purata. Oke, Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Dia memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km, kemudian diikuti renang sejauh 1.500 meter dan diakhiri 40 km acara berbasikal. Oke, dengan masa selama 1 jam 56 menit untuk keseluruhan pertandingan. Soalan minta kita hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh acara itu. Oke, apa yang kita perlu buat terlebih dahulu? Oke, kita lihat perkataan laju purata. Kita tahu formula untuk mengira laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Oke, sekarang kita tuliskan satu persatu maklumat yang telah kita jumpa. Oke, kita selesaikan dahulu bahagian jumlah jarak. Jadi kita rujuk kepada apa-apa sahaja jarak yang disediakan di dalam soalan. Oke, 10 km, 1.500 meter, 40 km. Oke, kita lihat apakah kehendak akhir unit yang dimahu oleh soalan. Soalan mahu kilometer per jam. Oke, otomatis kita tahu itu adalah kilometer. Dan kita lihat mana-mana unit yang telah diberikan yang berbeza dengan kehendak soalan. Oke, 10 km dan 40 km sama. Jadi kita dapat lihat yang berbeza ialah 1.500 meter. Kita tukarkan ini kepada kilometer. Kita tulis 1.500 dan tentukan operasi dengan membandingkan unit. Oke, meter dan kilometer. Meter lebih kecil daripada kilometer. Jadi kita tahu operasi bahagi. Bahagi berapa? 1 km sama dengan 1.000 meter. Bahagi 1.000. Jawapan kita adalah 1,5 km. Oke, sekarang ke semua unit telah sama. Jadi kita tambahkan saja untuk mencari jumlah jarak. 10 km tambah 40 tambah 1,5 sama dengan 51,5 km. Kita sudah cari jumlah jarak. Kita cari pula jumlah masa. Kita lihat apa masa yang diberikan. 1 jam 56 menit. Ini keseluruhan. Sudah diberi jumlah. Tapi kita lihat kepada unit yang dikehendaki soalan, yaitu jam. Okay. 1 jam sudah betul. Dan kemudian ada 56 menit. Di sini kita perlu melakukan penukaran kepada 56 menit tersebut. Tulis kembali 1 jam ini tidak berubah. Dan letak perkataan tambah. Kita tukarkan bahagian 56 menit sahaja. Tulis 56. Kemudian bandingkan unit untuk tahu operasi apa yang akan kita gunakan. Oke, menit lebih kecil daripada jam, jadi kita menggunakan bahagi. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi bahagi 60. Letak J di belakang. 1 jam tambah dengan 0,93 jam. Kenapa? Karena 56 bahagi 60 ialah 0,93. Jadi kita dapat 1,93 jam. Kemudian kita sudah dapat jumlah jarak dan jumlah masa. Kita selesaikan dengan masuk ke dalam rumus. Rumus ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa.
Oke, jumlah jarak yang kita dapat adalah 51,5 km. Oke, 51,5 km bahagi dengan 1,93 jam. Jadi jawapan kita ialah 26,68 km per jam. Untuk soalan seperti ini, lihat satu per satu. Selesaikan satu per satu.